Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, kira-kira 1,300 orang telah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Sarawak tahun 2023 di Masjid At-Taqwa Miri pada Ahad. Majlis telah diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pein Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya Wang Nasar, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rudiutom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta dua timbalan menteri bertanggungjawab bagi sambutan kali ini iaitu Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah dan diikuti dengan bacaan Yasin yang dipimpin oleh Imam Besar Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi dan diteruskan dengan tazkirah khas oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Khalidi Ibrahim. Kemudiannya berlangsung alunan zikir marhaban yang dipimpin oleh Datuk Ismawi Duet bersama gabungan 10 kumpulan zikir kampung bahagian Miri dan diikuti dengan solat fardu isyak berjemaah. Selesai solat fardu isyak berjemaah, majlis diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran yang juga dipimpin Datuk Mustafa Kamal sebelum para jemaah menikmati jamuan makan malam bersama div-div kenamaan lain yang hadir. Berita seterusnya, Pesta Babulang dan Lumba Kerbau dapat memberi impak positif dalam mengekalkan dan mempromosikan kesenian serta kebudayaan masyarakat Bisaya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, pesta itu mampu menjadi platform untuk menarik pelancong luar sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Justru beliau menyeru agar budaya seumpamanya didokumentasikan untuk menjadi rujukan generasi masa depan. Saya ingin menegaskan supaya pihak ilmuwan masyarakat Bisaya mengambil inisiatif untuk mendokumentasikan budaya dan tradisi kaum Bisaya melalui penulisan buku, video atau gambar dan dalam bentuk media yang lain supaya kekal menjadi rujukan di masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya Wang Nasar semasa Majlis Malam Kebudayaan dan Pementasan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau Siri ke-18 tahun 2023 pada malam Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah menzahirkan ucapan tahniah kepada Persatuan Bisaya Sarawak PBS atas kejayaan menganjurkan Malam Kebudayaan dan Pementasan tersebut. Sementara itu, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM30,000 sumbangan Datuk Amar Awang Tengah kepada PBS. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan Panglima Babulang yang dimenangi oleh Muhammad Edi Zulfitri Amit, manakala Steph Ryan Devries dan Iwan Yantang masing-masing mendapat tempat kedua dan ketiga. Tempat pertama bagi pertandingan agak asal Babulang pula disandang oleh Abigail Valerie Philip Ray, manakala Joycelyn Chong Jian Fang dan Roxy O'Lidina Rabali masing-masing mendapat tempat kedua dan ketiga. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah dalam ucapan yang berkata, Pesta Babulang dan Lumba Kerbau sekali lagi memeriahkan daerah Limbang dengan kedatangan masyarakat bukan sahaja dari dalam Sarawak, malah dari negara Brunei Darussalam.
Menurut beliau, pesta ini tidak mungkin dapat dijalankan dengan jayanya tanpa kerjasama semua pihak yang terlibat, termasuk dari Badan Bukan Kerajaan NGO dari daerah Limbang, bahagian Miri dan negara Brunei. Sebagai sokongan, beliau turut mengumumkan pemberian geran sebanyak RM30,000 kepada Persatuan Bisaya Sarawak bagi membantu pelaksanaan aktiviti ini. Pelbagai acara menarik telah diadakan seperti pertandingan lumba kerbau dan juga pertandingan paritan berhias yang disertai masyarakat Bisaya amnya. Selain itu, turut diadakan rumah terbuka masyarakat Bisaya yang menyajikan kuih dan makanan tradisional kepada semua pengunjung. Datuk Hasmi menambah aktiviti seperti ini amat penting untuk memastikan adat, seni dan budaya tradisional dipelihara demi kelangsungan dan memertabatkan identiti Bisaya. Mengenai sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, beliau juga berharap agar masyarakat Bisaya lebih cemerlang dan maju di samping mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum. Perkembangan di Lundu. Rumah Panjang Pueh merupakan contoh terbaik dalam memaparkan perpaduan dan toleransi di antara kaum-kaum di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, meskipun terdapat penduduk Rumah Panjang Pueh yang telah berkahwin dengan bangsa lain, mereka masih turut bersama-sama meraihkan Hari Gawai. Rumah Panjang Pueh merupakan rumah panjang contoh bagi perpaduan dan toleransi antara kaum kerana terdapat penduduknya yang berkahwin dengan bangsa Melayu, Cina dan India. Namun begitu, mereka turut serta dengan 15,000 orang yang lain untuk bersama-sama berarak sejauh 10 km sempena sambutan Hari Gawai. Beliau berkata demikian semasa program Nara Eng Adat Binua 2023 sempena perayaan Gawai Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pueh Kenek dan Siru Dayak pada Jumaat. Dalam pada itu, Azizul turut meluluskan pembinaan padang futsal dan padang takraw baharu untuk tujuan rekreasi belia Kampung Pueh yang dijangka siap pada awal tahun depan. Di samping itu, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada penduduk Kampung Pueh Siru Dayak dan Sebat Dayak di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada beliau dan kepimpinan terdahulu. Manakala di Balingian, Pesta Berdurun Balingian 2023 bermula secara rasmi dengan pembukaan acara bermukun pada Khamis lepas yang disempurnakan oleh Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Berucap semasa perasmian, Abdul Yaakob memberitahu Berdurun bermaksud berkumpul dengan mengambil ruang cuti pertengahan tahun untuk berkumpul bersama di tempat kelahiran mereka bagi penduduk Balingian yang menetap di luar kawasan. Katanya pesta itu menarik pengunjung dari luar termasuk pengunjung dari negara Brunei untuk melihat suasana dan persekitaran di Balingian, terutamanya kemeriahan pesta tersebut. Menurut beliau lagi, Pesta Berdurun dinantikan khususnya oleh masyarakat setempat selepas terhenti sejak 2019 ekoran penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nur Syahira Abdul Halim berkata, ini merupakan kali kedua beliau berkunjung ke Pesta Berdurun Balingian dan pesta kali ini lebih meriah dengan lokasi yang telah pun ditambak dan menjadi satu ikon untuk Balingian. Di Miri, Konvoi Kembara Sarawak Merdeka bahagian Miri telah bermula dengan jelajah merentasi daerah Miri setelah simbolik pelepasan flag off disempurnakan oleh Residen bahagian Miri, Jamali Busri. Jamali menyempurnakan acara pelepasan konvoi di perkarangan Kompleks Islam Sarawak Miri tepat jam 9.30 pagi Ahad dengan membunyikan air horn serta mengibarkan bendera Sarawak dan bendera 60 tahun Sarawak Merdeka di mana beliau seterusnya turut bersama mengiringi konvoi berkenaan. Terdahulu, majlis telah dimulakan dengan taklimat keselamatan yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia Miri kepada semua peserta konvoi disusuli dengan bacaan doa oleh wakil daripada Ketua Masyarakat Daerah Miri. Konvoi Kembara Daerah Miri ini diketuai oleh Pegawai Daerah Miri Siti Rohani Yusof serta melibatkan 30 peserta bermotosikal dan 2 buah kenderaan pejabat Residen Miri, sebuah kenderaan unit komunikasi awam Sarawak selain diiringi sebuah kenderaan peronda polis dan 2 buah kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Miri. Dalam pada itu, rombongan konvoi telah melalui perjalanan sejauh 57.8 km dengan bersinggah di 3 lokasi pit stop iaitu Universiti Kertin Malaysia, Luar Esplanade Miri dan Koko Cabana Miri sebelum menamatkan jelajah di perkerangan Majlis Bandaraya Miri. Bendera 60 tahun Sarawak Merdeka dan bendera Sarawak kemudiannya diserahkan oleh Jamali kepada Siti Rohani sebagai simbolik konvoi kembara kiri berada di daerah Miri. Sementara itu, Siti Rohani dalam ucapan menzahirkan rasa gembira setelah rombongan konvoi berjaya menamatkan perjalanan merentasi daerah Miri.
Ini sesungguhnya amat bermakna sekali lah kepada rakyat Sarawak dan kepada penduduk daerah Miri umumnya, kerana ia telah mencerminkan kerjasama di antara kita dalam menyambut sambutan Sarawak Merdeka 60 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis kesyukuran sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Sarawak tahun 2023 di Masjid At-Taqwa Miri pada Ahad. #menyebar fakta, salam UKAS.